Assalamualaikum semua. Okey, jumpa kita lagi dalam tajuk yang seterusnya, bab 12. Okey, sebelum kita bercuti pada pertengahan Penggal dan juga cuti Hari Raya Aidiladha. So, kalau diikutkan kita masih ada lagi dua subtopik 11.5 dan 11.6, tapi cikgu skip subtopik tersebut sebab kita dah pernah buat sebelum ni. Okey. Benda yang sama, cuma dia ada ulang sikit. Dia nak macam fokus sikit. Okey, itu cikgu abaikan. Cikgu tak nak sentuh dulu yang 11.5 dan 11.6. Jika ada keperluan, baru cikgu akan sentuh dalam ulang kaji nanti. Baik. Bab 12. Modul Galus muka surat 87 hingga 89. Bab 12. Sukatan kecenderungan memusat. Okey, kita pergi pada 12.1 dulu. Sukatan kecenderungan memusat atau dalam perkataan lainnya ialah statistik. Statistik. Perkataan lain ya. Awak pernah belajar ni masa darjah 6, tapi awak belajar macam basic. Basic sangat. Okey, apakah yang awak akan belajar hari ini? Lepas dia habis kelas, apa yang awak dapat ialah awak boleh menyatakan mod. Maksudnya awak boleh menjawab, menulis mana satu mod. Okey, menyatakan mod, median dan min bagi setiap set data dan jadual kekerapan yang diberi dengan tepat. Okey, baik. Mod ialah yang paling banyak keluar. Kalau dia bagi nombor-nombor lah, awak carilah nombor yang paling mana yang paling banyak keluar. Kalau huruf ke huruf lah, set huruf. Okey, kalau set kuih-muih, awak carilah mana kuih-muih yang paling banyak keluar, yang paling banyak yang ditulis kat situ. Okey, itu mod. Median. Median ialah yang di tengah-tengah. Apakah yang berada di tengah-tengah? Itu median. Min. Min sama maksud dengan purata. Kalau awak faham purata tu apa, samalah dengan min. Itulah benda yang sama. Purata dan min, benda yang sama. Tapi dalam tajuk ini kita digunakan perkataan min sesuai dengan tajuk statistik. Macam tu. Okey, cikgu tak nak buang masa, kita pergi kepada bahagian A. Awak tengok ya, muka surat 87 modul Galus. Bahagian A, cikgu akan ambil contoh ya. Setiap penerangan cikgu akan ambil contoh di dalam modul Galus. Okey, A. A dikata nyatakan mod. Nyatakan mod bagi setiap set data yang berikut. Okey, dalam contoh, dia bagi awak satu set nombor. Nombor 6, sifar 19 757 1 sifar 3. Okey, untuk kita cari mod ialah kita kena susun dulu. Kenapa kena susun? Sebab bila kita susun, kita akan nampak nombor mana yang paling banyak keluar. Itulah mod dia. Okey. Baik, tak nak susun pun tak apa. Tapi nanti akan ada benda yang tercecer. Okey. Sikit-sikit macam ni tak apalah. Kita susun ikut turutan menaik ya. Kita mula dengan sifar. Kita ada, betul tak ada 3. 1, 2, 3 sifar. Kemudian kita ada nombor 1. Kita ada 2. 1. Okey. Kemudian kita ada nombor 3. Ada 1 je. 4 tak ada. Kita ada 5. 5 pun ada 1. Kita ada 6. 6 pun ada 1. Kita ada 7. 7 kita ada 2. So kita tulis 2 kali. 8 kita tak ada. Akhir sekali kita ada 9. Okey. So tengok mana yang paling banyak keluar. Bila kita dah susun, kita akan nampak yang mana paling nombor banyak keluar. Okey, so nombor yang paling banyak keluar ialah sifar. So cara tulis dia mod sifar. Jangan terus tulis sifar 7, 6. Tak boleh ya. Dalam peperiksaan, cara nak tulis ialah tulis mod. Sebab dia kata mod, nyatakan mod. Mod sama dengan sifar. Itu cara dia. Macam ni cara tulis dia. Okey. Baik. So awak akan buat nombor 1, 2 dan 3. Nombor 2 tu kan perkataan mathematic base. So awak
kalau huruf mungkin senang nampak lah. So awak boleh tengok, awak boleh kira lah kat situ huruf mana yang paling banyak keluar. Kalau B lah awak tulis kat situ, mod sama dengan B. Nombor 2 awak tengok. Nombor 2 tu perkataan mathematic best. Yang lain tu set nombor lah, awak boleh susun. Okey, baik, teruskan nanti ya. Buat nombor 1, 2 dan 3 semua bahagian A. Kita pergi pula bahagian B. B ialah median. Soalan dia, tentukan median bagi setiap set data yang berikut. Okey. Nombor yang dibagi sama macam tadi cikgu tengok. Contoh. Okey, cikgu ambil pada contoh. Set yang diberi ialah 6, 0, 1, 9, 7, 5, 7. 1, 0, 0, 3. Sama macam A tadi. Kita susun dulu. Kita susun turutan menaik. 0, 0, 0. Ada 3 kan? Betul tak? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian nombor 1 ada 2. 1, 1. Kemudian nombor 2 tak ada. Kita ada 3. 4 tak ada. Kita ada 5. Kita ada 6. Kita ada 7. Kita ada 7. 8 tak ada. Kita ada 9. Okey, baik. Macam mana nak cari median? Senang je. Nak cari median, kita kena potong nombor tu sepasang kiri kanan. Dia mesti sepasang ya. Okey, sampai kita jumpa nombor yang di tengah-tengah. Sepasang. Macam mana sepasang? Potong kanan dulu. 1 kanan, 1 kiri. 1 kanan, 1 kiri. 1 kanan, 1 kiri. Sampai kita jumpa tengah-tengah. 1 kanan, 1 kiri. Sepasang ya. 1 kanan, 1 kiri. Nampak kita dah jumpa nombor tengah-tengah. Nombor tengah-tengah dia ialah 3. So kita tulis jawapan dia median 3. Ini cara tulis dia. Okey? Boleh? Ini contoh yang pertama ya. Kalau awak tengok ada 2 contoh. Kenapa ada 2 contoh? Sebab contoh yang kedua, sekiranya yang di tengah-tengah tu ada 2 nombor. Okey, kita buat. Dia bagi set nombor 2, 8, 10, 9. 2, 8, 10, 9. 5, 6, 4, 8. 5, 6, 4, 8. Okey. Sama, kita susun. Nombor 1 tak ada. Kita ada nombor 2. Kita tak ada 3. Kita ada 4. Kita ada 5. Kita ada 6. Kita tak ada 7. Kita ada 8. Kita ada 9. Oh, 8 ada 2. Sorry. 8. Kita ada 9. Dan kita ada 10. Okey, start potong. 1 kanan, 1 kiri. 1 kanan, 1 kiri. Nampak dia jalan sepasang ya. 1 kanan, 1 kiri. Tak boleh potong. Jangan potong habis. Tak jumpa. Hilang tengah-tengah. Sekarang nombor tengah-tengah ialah 6 dengan 8. Okey, apa kita nak buat? Kita ambil 2 ni, kita cari purata dia. Okey. Kita ambil 6 tambah 8. Kita cari purata. Kita ambil nombor tengah-tengah dia. 6 tambah 8 bahagi 2 sama dengan 14. Bahagi 2 sama dengan 7. So, median dia ialah 7. Okey. Memang tak ada nombor 7. Tak ada nombor 7. Sebab nombor 7 tu berada di antara 6 dengan 8. Sebab tu kena susun nombor tu. Okey. Faham? Kalau dah faham, awak akan buat nombor 1, 2, 3 dan 4. Ikut contoh cikgu. Boleh refer je video cikgu ni bila-bila masa. Okey, baik. Seterusnya kita akan masih lagi mencari median bahagian C, tetapi menggunakan jadual kekerapan.
Okey. Ini unik sikit. Ini unik sikit sebab apa? Sebab cikgu akan boleh tengok tengok contoh, tetapi cikgu akan tambah sikit daripada contoh. Okey, C, tentukan median. Okey, kali ni daripada jadual bagi setiap jadual kekerapan yang berikut. Kalau set datang macam tadi senang. Tapi kalau dibagi awak jadual macam mana? Ada cara dia. Jangan risau. Senang juga. Sama je. Tahap senang dia tu, level senang dia tu sama juga. Okey, awak ikut cara cikgu ya. Sebab dalam contoh dia tak bagi. Dia tak terangkan. Kalau tak faham, memang agak keliru. So, ini dia punya set dia. Okay. Baik. Baik, cikgu tambah sikit kat bawah. Ni tak ada. Ni tak ada. Ini tidak ada di dalam contoh. Contoh dia bagi awak contoh lain kat bawah tu. Tapi cikgu tambah dengan cara lain. Kita nak tahu kat mana median. Okay. Kita kena extra sikit dekat bawah ni. Awak tengok masa 10 saat. Tengok dekat masa 10 saat ada 4. Maksudnya ada 4 masa 10 saat. So kita buat gundalan. Ni nama dia gundalan ya. 1, 2, 3, 4. Awak pernah buat ni masa awak darjah 6. Kemudian 20 saat ada 3. 1, 2, 3. 30 saat ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 40 saat ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, macam mana kita nak cari median? Okey, step pertama ialah kita cari jumlah kekerapan. Okey. Jumlah kekerapan. Tambah semua. Jumlah kekerapan ada 4 tambah 3 tambah 5 tambah 5. Kita akan dapat 17. Nampak? 17 ni nombor dia ganjil. Senang. Kalau nombor dia ganjil, senang. Kita kena buat apa? Kita terus bahagi dengan 2. Step kedua ialah 17 bahagi 2. Okey. 17 tambah 1 baru bahagi dengan 2. Sorry. Maaf. Sebab nombor dia ganjil, kita terus tambah 1. 17 tambah 1 bahagi dengan 2. Sebab nombor dia ganjil ya. So, dapat 18 per 2 sama dengan 19. Okey. Kat sinilah kedudukan dia. Kedudukan median. Bukan jawapan dia 19 ya. Dia yang ke-19. Kekerapan yang ke-19. Kat mana? Itu yang cikgu buat gundalan ni. Okey, sini ada berapa? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kemudian ke sini 6, 7, 8. Kat sini 9, 10, 11, 12. 19. Kenapa? 9. Ya Allahu Akbar. Sorry, 9. Kedudukan median tu ialah yang ke-9. Ampun. Okey, so dia kedudukan yang ke-9. So kita cari ikut gundalan ni tadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak? Dia yang kedudukan yang ke-9. Dia ada ke area sini. Sinilah tempat median dia. Yang di tengah-tengah dia tu. Okey, cara tulis dia. Median dia ialah bukan 5 tetapi 30 saat. Itu cara dia. Okey? Baik, itu yang pertama. Kalau kita dapat jumlah kekerapan nombor ganjil. Contoh yang kedua, kalau kita dapat jumlah kekerapan dia nombor genap. Okey, cikgu terus tulislah ya. Okey.
Terus tulis jadual, lukis jadual. 10, 20, 30, 40. Kekerapan dia 3, 4, 5, 2. Okey, 10 saat ada 3. 20 saat ada 4. 30 saat ada 5. 40 saat ada 2. Kita terus buat gundalan. Ada 3, 1, 2, 3. Yang ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada 2, 1, 2. Okey, sama juga. Kita tambah dulu jumlah kekerapan. Kita akan dapat nombor ganjil nanti. Nombor genap. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2. So, kita akan dapat 14. 14 ni nombor genap. Kita tak boleh cari median nombor genap. Sama macam tadi tu kan kita nampak, kalau kita set data yang melambak tu, kalau potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, awak akan jumpa yang di tengah. Samalah juga, cuma ni dalam bentuk jadual. Okey, apa kita kena buat? Dia ada yang dia ekstra kerja sikit. Yang kedua, kita nak tahu dia ada dekat mana. Yang kedua, yang pertama 14 bahagi 2. Okey. 14 bahagi 2 dapat 7. Okey. Data yang ke-7. Data yang ke... Tak terang. Sekejap. Kita akan dapat 7. Dia berada pada kedudukan yang ke-7. Yang pertama, yang ke-7. Kemudian, lagi satu. 14 tambah 1 bahagi 2. Okey, sama dengan 15 bahagi 2 sama dengan sorry. 14 bahagi 2. Satu lagi 14 bahagi 2 kemudian tambah dengan 1. 14 bagi 2 sama dengan 7 kan. So 14 bagi 2 sama dengan 7. Kemudian 7 tambah 1. Bagi 2 dulu, kemudian baru tambah dengan 1. Cuba tulis elok-elok . Bagi 2 dulu. Okey. Sama dengan 7. Kemudian tulis sama macam dalam contoh. Bagi 2 dulu ya. Nampak tak? Dia buat macam ni. Bagi 2 dulu. So 7 tambah 1 sama dengan 8. So kedudukan dia ialah pada kedudukan 7 dengan 8. Kat mana 7 dengan 8 tu? Ke-7 dengan 8. 7 dengan 8 ada kat sini. Kita cari yang 7 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 ada pada 20 saat. Okey. Kemudian yang ke-8. 8 dekat mana sini? 7 kan? Lepas 7 kat sini 8. 8 ada pada 30 saat. Tambah 2 tu. So, bahagi dengan 2. 20 tambah 30 sama dengan 50. Bahagi 2 sama dengan 25. So, median. Cara jawab dia macam ni. Tulis balik. Median sama dengan 25 saat. Macam tu cara dia. Okey, genap. Ingat kalau genap, kalau dapat jumlah kekerapan genap, yang pertama awak bahagi 2. Okey, kemudian yang kedua, bahagi 2 dan tambah 1. Kemudian awak cari kat mana kedudukan data dia 7 dengan 8 tu dalam jadual. Okey, kemudian awak ambil dia punya item. Dia bukan kekerapan, dia item dia. Kalau saat-saat lah, kalau kuih-kuih lah. Kalau skor bola lah. Macam tu. Skor markah peperiksaan lah awak ambil. Macam ni dia bagi saat. So, kita ambil 20 dan 30. Sebab yang ke-7 tu ialah 20 saat. Yang ke-8 tu ialah 30 saat. Ambil saat tu bahagi dengan 2. Tekan kalkulator, itulah median dia. 25 saat.
So dia ni sikit untuk media ni, jadual kekerapan dia agak ni sikit. Tak apa, awak teruskan buat nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, last sekali. Bahagian D, min. Min ialah purata. Okey. Hitung nilai min. Bagi setiap set data yang berikut. Okey, contoh. Cikgu ambil contoh je. Contoh dia bagi awak ni, tak payah susun. Kalau purata tak perlu susun. Okey. Cikgu letak sini. Tanda sini. Tidak perlu susun. Set data. Tak payah susun. Sebab dia purata, kita kena tambah semua je nanti. 24, 36, 29, 16, 20 dan 37. Okey, min ialah 24 tambah 36 tambah 29 tambah semua tambah 16 tambah 20 tambah 37 bahagi dengan bilangan nombor yang ada. Kita ada berapa nombor? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 nombor. Bilangan dia ada 6, so bagi dengan 6. Tekan kalkulator, awak akan dapat 162 bahagi dengan 6. Tekan dengan kalkulator, awak akan dapat 7. So, min ialah 7. Senang kan? Okay, so awak buat buat semua 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, sampai itu saja. E tak perlu buat. Nanti cikgu akan terangkan. Okey. Baik. Itu saja. Okey, buat semua apa yang cikgu terangkan ni tadi tu, buat dan macam biasa hantar pada pukul 8 malam. Kalau awak perlukan voice chat, macam video call, Telegram sekejap sebab tak faham ke apa ke, boleh bagi tahu je cikgu. Tapi bagi tahu kat WhatsApp. Cepat sikit cikgu nak reply. Okey, baik. Terima kasih semua. Selamat menjawab. Assalamualaikum.